Dan siapakah yang lebih baik, lebih indah kata-katanya daripada sesiapa yang mengajak manusia kepada jalan Allah, kepada agama dan ajarannya, dan dia sendiri mengerjakan amal yang saleh dengan tegas mengatakan, saya termasuk di kalangan orang-orang yang menyerah diri Islam kepada Allah. Yang hormati Datuk Kursi, seluruh masyarakat penganjur, yang berhormat Saudara Haji Khalil bersama, sahabat kita daripada Palestin, hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Kita berada di zaman yang penuh cabaran. Manusia mengalami krisis nilai, krisis kepahaman, dilanda oleh berbagai-bagai masalah hidup yang menyengkang kehidupan mereka. Semuanya berpunca daripada terpesong daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil Alamin, pencipta seluruh alam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan sahaja mencipta seluruh alam, manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Allah juga mengadakan peraturan bagi alam ini. Allah yang Maha Bijaksana, Maha Adil, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, memurniakan rahmat yang tidak terhingga kepada hamba-hambanya. Maka segala peraturan dan ajarannya tidak boleh dipertikaikan, membawa kebaikan pada manusia. Sekiranya manusia mencari cara-cara yang lain daripada Islam yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membawa keburukan pada mereka di dunia dan di hari akhirat. Allah memberi peringatan di dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya firman Allah Ta'ala, antum a'lamu amillah. Adakah kamu yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Manusia menunjukkan dirinya lebih tahu daripada Allah. Maka ada kalangan mereka yang berani mengadakan peraturan sendiri dalam perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyaksikan di zaman kita ini kegagalan agama-agama yang lain daripada Islam, keruntuhan ideologi dan teori ciptaan manusia. Di penghujung abad yang lalu, kita melihat keruntuhan blok komunis yang telah berjaya mendirikan sebuah kuasa besar dunia, di mana keruntuhannya bukan dengan peperangan, tetapi kemusnahan dari dalaman sendiri, kelemahan sendiri tanpa diduga oleh sesiapa pun, sehingga negeri-negeri umat Islam di Asia Timur yang dicengkam dengan zalim tidak ada harapan untuk membebaskan diri daripada kezaliman pahaman komunis dan kuasa besar, tiba-tiba mencapai kemerdekaan
dengan jumlah yang besar tumbuhnya negara yang kita tidak kenal di masa dulu dengan berbagai-bagai nama. Walaupun masyarakat yang masih berpegang dengan Islam dalam keadaan terpinga-pinga di dalam kejahilan memerlukan panduan. Terkini kita melihat tanda-tanda kemusnahan liberal kapitalisme Barat yang dianggap paling kaya di dunia, paling berkuasa, runtuh juga dengan kelemahan ideologi dan kepahaman mereka sendiri. Puncanya kerana tidak merangkumi aspek fitrah kejadian manusia yang hanya diketahui oleh Allah, Tuhan yang mencipta alam ini. Maka Islam perlu kembali mengambil tempatnya untuk memimpin manusia sejagat, menyelamatkan mereka sebelum mereka dimusnahkan oleh diri mereka sendiri yang kita saksikan pada hari ini. Terserlah firman Allah Ta'ala, Zahra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah zahir keburukan di darat dan di laut, hasil kerja yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia sendiri, supaya dirasakan kepada mereka sebahagian daripada perbuatan mereka. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah. Bagi menyatakan Islam untuk menyelamatkan manusia, mestilah dengan cara yang dilakukan oleh wakil-wakil Allah yang dilantik, yaitu para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang mengajak manusia kepada Islam yang sempurna, bukan saja Islam untuk diri masing-masing beribadat sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan manusia pada hari ini, tetapi Islam yang memerintah negara, yang mentadbir, yang mendaulatkan syariat yang adil untuk seluruh manusia. Untuk melanjutkan kepahaman memerlukan penyebaran yang luas. Disinilah perlunya media yang bertanggung jawab, media yang menunaikan amanah dan kewajipan mereka. Walaupun dunia media dibelenggu oleh peraturan-peraturan, dikongkong oleh kuasa yang memerintah yang mahu mempertahankan dirinya, tetapi media baru di langit terbuka memberi ruang yang luas. Sekiranya kita mengambil manfaat daripada teknologi media ini. Teknologi moden ini laksana senjata. Dia boleh digunakan oleh kelompok bagi kejahatan, menyamun, melakukan jenayah. Boleh digunakan oleh orang yang baik bagi mempertahankan diri dan membela masyarakat. Di sinilah letaknya tanggung jawab kita menggunakan nikmat ilmu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bukan sahaja untuk cari makan dalam kehidupan dunia, lebih daripada itu menjadi amalan yang soleh yang diperhitungkan di Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan menghisapkan kita pada hari kiamat kelak, hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak memberi manfaat oleh harta benda, anak pinak, penyokong-penyokong yang ramai, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Di sinilah perlu kita menggunakan segala nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nikmat kesihatan, nikmat ilmu pengetahuan, nikmat kebolehan, nikmat masa, digunakan dengan sepenuh-penuhnya, diisi dengan tanggung jawab dan kewajipan yang akan menghubungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan ajarannya yang memberi rahmat kepada seluruh alam, mengikut bidang
dan cara masing-masing. Peranan rakan-rakan media dalam ruang ini sangat penting dan terpenting kerana perubahan yang berlaku dalam masyarakat dunia memerlukan kesedaran minda, kepahaman yang betul, kepahaman yang sahih. Jadikan kebolehan ini sebagai satu amanah yang sebaik-baiknya, bukan sahaja untuk kita berseronok dengan kebolehan itu. Yang terpenting ia adalah kurnia daripada Allah yang mesti kita gunakan dengan penuh tanggungjawab untuk menegakkan agama Allah yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk menyertai jamuan saudara-saudari pada petang ini, dan minta supaya saya merasmikan dengan sama-sama kita memanjatkan doa pada Allah, memohon rahmat, memohon kekuatan, kurnia dan istiqamah daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma antal wahidul ahad, al-fardus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna min ar-rashidin. Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min al-mutatahhirin waj'alna min 'ibadika as-salihin. Allahumma ihdina subul as-salam as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. 'Ala Allahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmil zalimin wa najjina birahmatika minal qawmil kafirin. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.